Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Norina binti Wan Hamad dan rakan-rakan kelas DSP 1B. Kami ingin menerangkan tentang penghayatan etika dan peradaban terhadap negara iaitu alam sekitar. Kumpulan kami terdiri daripada Ismail bin Humaidi iaitu saya sendiri, Yogeneswari anak perempuan Subramaniam, Muhammad Irfan Hakimi bin Muhammad Khidir, Nur Syazwani Safwa binti Mahali, Nur Najwa Najiha binti Amran. Pengenalan bagi alam sekitar. Mesti korang tertanya-tanya, alam sekitar ni apa sebenarnya? Okey, alam sekitar ni merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga dipanggil sebagai flora dan fauna. Korang tahu tak flora dan fauna tu apa? Tak tahu. Okey. Flora tu tumbuh-tumbuhan dan fauna tu haiwan. Okey, alam sekitar merupakan beberapa komponen seperti landscape yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglihatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu-bata dan lain-lain. Seterusnya, sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan seperti udara, air, iklim, sinaran, cas dan elektrik yang tak wujud daripada manusia. Baiklah, saya Nur Syazwani Safwah binti Mat Mahali dengan nombor pendaftaran 01 DSP 21F2060. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan alam sekitar terhadap negara. Pertama, dapat menarik kedatangan pelancong dengan memberi peluang kepada pelancong untuk mengunjungi negara kita. Persekitaran yang cantik dan bersih mengandungi nilai kedamaian dapat menarik ramai pelancong dari luar negara ataupun orang tempatan untuk melancong ke negara kita. Seterusnya, meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Dengan kedatangan para pelancong akan meningkatkan nilai tukaran wang asing. Ianya dapat memajukan perkembangan ekonomi negara kita. Seterusnya, dapat memajukan sektor perkhidmatan dan sektor perniagaan seperti perkhidmatan hotel. Dan akhir sekali, dapat membuka peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan untuk orang tempatan juga akan meningkat. Dengan secara tidak langsung, ianya juga dapat mengurangkan pengangguran di negara kita. Seterusnya, dalam usaha memajukan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk di negara kita. Salam sejahtera, nama saya Yogeneswari Subramaniam. Di sini saya untuk menjelaskan tentang jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Terdapat beberapa jenis pencemaran, pollution, dan ianya datang daripada pelbagai sumber dan mempunyai kesan yang berbeza. Memahami dasar-dasar tentang pencemaran boleh membantu setiap individu agar mementingkan alam sekitar, iaitu pencemaran udara. Beberapa kesan dikenal pasti dengan mudah seperti jerebu, hujan asid, kerosakan tanaman, dan kadar pengindah asma yang meningkat. Pemanasan global juga berkaitan dengan rapat dengan masalah pencemaran udara. Contohnya, pencemaran udara berasal dari pelbagai sumber. Di antara sumber-sumber tersebut adalah termasuk asap kenderaan dan industri, pembinaan dan merobohkan bangunan, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, lakisan tanah kering, debu, dan lain-lain sumber semula jadi. Seterusnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah akan menyebabkan rosak dan terbentuknya pertumbuhan dan mengakibatkan hasil tanaman berkurang, kehilangan hidupan liar, lakisan tanah dan gurun. Ianya adalah apabila tanah menjadi penghalang kepada pertumbuhan semula jadi dan keseimbangan di bumi, sama ada dia digunakan untuk penanam, ternakan, tempat tinggal atau hidupan liar. Beberapa pencemaran tanah dilakukan secara sengaja seperti mewujudkan tempat bangun, pembuangan sampah dan penerokan hutan. Seterusnya, pencemaran air. Pencemaran air menyebabkan air tercemar sama ada dari bahan kimia, partikel atau perkara bakteria. Air adalah peningkatan endapan dari hakisan tanah, hujan asid, tumpahan dan pembuangan sampah. Kesan pencemaran air memberi kesan yang teruk kerana ianya mengurangkan kuantiti yang boleh diminum, menurunkan bekalan air untuk penghairan tanaman,
dan memberi kesan kepada ikan dan hidupan liar. Semua sedia maklum, air adalah sumber kehidupan semua makhluk. Seterusnya dengan pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merujuk kepada tahap kebisingan yang tidak diingini dari bunyi-bunyi yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Mungkin termasuklah kehilangan pendengaran, gangguan hidupan liar, dan mengganggu ketenteraman. Contohnya, pencemaran bunyi selanjutnya dihasil dari laluan lintas lapangan terbang, landasan kereta api, kilang dan industri, pembinaan atau perabot serta konsert. Yang seterusnya, pencemaran haba. Pencemaran haba adalah lebihan panas yang mewujud kesan yang tidak diingini dalam jangka masa yang panjang. Bumi mempunyai kitaran haba semula jadi, tetapi peningkatan suhu yang tinggi boleh dianggap sebagai amat jarang berlaku. Apabila suhu meningkat, perubahan iklim dan cuaca menjadi tidak stabil, yang akan menyebabkan pelbagai bencana alam serta merosakkan habitat dan populasi hidupan. Seterusnya, pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif jarang berlaku tetapi amat berbahaya, malah boleh membawa maut, kemalangan uji kuasa nuklear atau kebocoran dari operasi perlumbungan uranium. Contohnya menyebabkan kecacatan, kelahiran kanser dan masalah kesihatan yang lain kepada manusia dan hidupan lain. Ia juga boleh merosakkan tanah dan menyumbang kepada pencemaran air serta udara. Seterusnya, pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya adalah keterangan ke atas sesuatu kawasan yang keterlaluan. Lokasi yang biasanya berlaku pencemaran cahaya ini adalah bandar-bandar besar, papan-papan iklan, acara sukan dan hiburan pada waktu malam. Ianya dapat menurunkan kualiti hidup manusia. Contohnya mengakibatkan sukarnya untuk melihat langit dan bintang-bintang. Ianya mengganggu kehidupan normal manusia dan hidupan lain. Seterusnya, pencemaran peribadi. Pencemaran peribadi adalah hidup seorang dengan tindakan yang menjejaskan kesihatan tubuh badan. Contohnya itu masalah merokok berlebihan, minum minuman beralkohol atau penyalahgunaan dadah, pendarahan emosi atau fizikal dan tabiat serta sikap buruk dalam hidup. Akhirnya sekali, pencemaran visual. Sumber pencemaran visual termasuklah talian kuasa elektrik yang ketara kepada manusia secara serta-merta, tetapi kesannya terhadap alam sekitar lebih teruk. Ianya mendapatkan menurunkan kualiti hidup, ketenangan hati dan jiwa serta di kawasan-kawasan tertentu. Ianya boleh memberi kesan yang boleh disebabkan oleh pencemaran lain atau sesuatu yang tidak ingin kita lihat dan menyakitkan mata seperti pandangan yang tidak menjijikkan. Nama saya Nur Najwa Nazriha binti Amran, nombor pendaftaran 01DSP 21F2061. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar terhadap negara. Yang pertama, pencemaran alam sekitar mengakibatkan kualiti tanah meruntuh. Hal ini kerana sisa-sisa industri dan hasil tumpahan daripada kilang menjadikan kualiti tanah rosak. Dengan ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran tidak dapat hidup dengan baik dan kurang subur. Hal ini juga menyebabkan ekonomi negara menurun dan penduduk kekurangan sumber makanan sehingga akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem negara. Baiklah, yang kedua, menjejaskan keindahan alam. Jelas lagi nyata yang pembuangan sampah merata-rata ini akan menjejaskan imej negara. Hal ini kerana pelancong akan memberi gambaran yang negatif kepada masyarakat kita. Dengan ini menyebabkan mereka tidak tertarik lagi untuk datang melancong ke negara kita. Selain itu, hal ini juga mengundang haiwan seperti tikus, lipas dan nyamuk Aedes menyebarkan wabak yang memberi kesan negatif kepada masyarakat kita dan juga pelancong. Seterusnya, mengakibatkan pendapatan tempatan merosot. Hal tersebut kerana pencemaran sungai atau laut dapat mengancam nyawa kehidupan di laut seperti ikan dan udang. Berikut merupakan sumber makanan kepada manusia. Jadi dengan hal ini juga para nelayan tidak mendapat hasil tangkapan yang merupakan sebagai sumber pendapatan mereka dan akhirnya akan mengganggu pendapatan mereka. Cara memelihara dan memelihara alam sekitar dan pihak yang berkenaan. Yang pertama, perhutanan semula.
Perhutanan semula ialah kegiatan menanam semula hutan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu. Melalui cara ini, kelembapan suhu dapat dikekalkan dan seterusnya masalah peningkatan suhu alam sekitar dapat dielakkan, terutamanya di kawasan bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur. Jabatan Perhutanan Malaysia perlu memainkan peranan penting bagi melaksanakan langkah ini dengan cekap dan efisien. Contoh perhutanan semula yang telah dilaksanakan adalah seperti di hutan simpan Kemesul Pahang dan hutan simpan Perak, Paya Laut Perak. Yang kedua, penggunaan baja organik. Masyarakat sekarang, terutamanya petani, digalakkan supaya menggunakan baja organik atau baja asli daripada najis haiwan seperti najis lembu dan ayam, serta sisa-sisa tanaman untuk menggantikan penggunaan baja kimia yang selalu digunakan oleh petani moden pada zaman sekarang. Kebanyakan petani moden yang menggunakan baja kimia secara kerap telah banyak mendatangkan masalah kepada alam sekitar, terutamanya kepada masalah pencemaran air. Petani yang menggunakan baja organik dapat menambahkan kesuburan tanah. Baja organik juga adalah lebih murah, tidak perlu diproses dan tidak mencemarkan alam sekitar. Contohnya, peladang lada hitam di Sarawak menggunakan giono, iaitu campuran najis burung dan kelawar sebagai baja. Yang ketiga, kaedah biologi. Peladang kelapa sawit di negara kita menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. Kebanyakan peladang sekarang jarang menggunakan kaedah biologi ini kerana kaedah ini dianggap sudah ketinggalan zaman. Kaedah biologi yang digunakan ini dapat mengurangkan penggunaan racun, serangga dan racun rumpai yang dapat menyebabkan lakunya pencemaran alam sekitar. Contohnya di ladang kelapa sawit. Ular, burung, hantu dan burung helang digunakan untuk menangkap tikus, burung dan tupai yang merosakkan buah kelapa sawit. Kesimpulannya, alam sekitar ialah salah satu anugerah yang diberikan olehnya. Oleh itu, kita perlulah bersyukur dengan segala yang telah diberikan dengan cara memelihara alam sekitar agar tidak merosakkan keharmonian bumi. Kita hendaklah bersama-sama berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupannya lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik. Oleh itu, kita mestilah menanamkan rasa cinta terhadap alam sekitar. Itu sahaja daripada kami. Kami berharap penerangan kami jelas mengenai alam sekitar. Sekian, terima kasih.